Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, selawat dan salam ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta ahli keluarga, para sahabat serta mereka yang mengikuti sunnah baginda hingga ke hari kiamat. So pada hari ini kami berkesempatan untuk menemu bual seorang penceramah muda yang hebat yang kami hubungkan dari jauh dari negeri Sabah. So, terima kasih kami ucapkan kepada Ustaz Syarizan kerana sudi meluangkan masa bersama kami untuk berkongsi pandangan dan pengalaman dalam sesi temu bual pada kali ini. So, temu bual pada hari ini akan membincangkan dua isu yang sangat berkait rapat dengan masyarakat masa kini, iaitu pertama dakwah digital dalam era media sosial serta fenomena penyalahgunaan agama untuk tujuan populariti dan kepentingan peribadi. So, sebelum kita memulakan perbincangan, bolehkah saya minta Ustaz untuk memperkenalkan diri secara ringkas kepada kami semua, termasuk nama penuh, umur, latar belakang pendidikan, bidang pengurusan dakwah, organisasi atau institusi yang diwakili, serta platform dakwah yang sering Ustaz gunakan. InsyaAllah dipersilakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi. Terima kasih kepada semua yang hadir juga di sini, rekan-rekan daripada USIM. Saya pun sebenarnya daripada USIM juga. InsyaAllah bulan 11 dia akan graduasi juga insyaAllah. Dari Singapura sebentar. InsyaAllah pada pertama ni saya kenalkan dulu diri saya. Nama saya Muhammad Syarizan bin Mansa, umur 26 tahun. Sarjana SD. Latar belakang pendidikan saya selepas SPM. Saya SPM saya bersekolah di Sekolah Menengah Kebangsaan Datuk Pangeran Gampang, SPM di sana. Selepas SPM saya mengubah laluan saya ke haluan agama. Jadi saya ini daripada haluan arus perdana. Jadi saya sudah inisiatif awal-awal, saya planning, saya ambil selepas SPM itu saya ubah laluan ke Mahat Tahfiz Al-Quran wa Sunnah Sandakan, ataupun ringkasan dia MTQS. Selama 2 tahun saya juga sempat menghafal dalam 12 juzuk itu dan menambah subjek SPM saya. Jadi alhamdulillah lulus. Selepas itu saya menyambung pendidikan saya di tahap diploma di Institut Tahfiz Al-Quran Negeri Sabah. Dalam jurusan tahfiz lah, tahfiz dan qiraat, tahfiz dan qiraat. Selesai, saya menyambung seterusnya pendidikan di tahap ijazah sarjana muda, yaitu di USIM juga. Cuma saya di kampus Darul Quran lah, di Kuala Lumpur, di ijazah sarjana muda, pengajian Quran dan Sunnah. Dan kerjasama dan Quran Jakim, itu dia punya kepanjangan lah. Latar belakang pendidikan, jadi khususan dakwah saya lebih kepada bidang Quran dan Sunnah. Saya punya major lah untuk saya bercakap. Bidang-bidang lain saya mesti akui saya tak boleh cakap bidang Quran, bukan saya bidang. Tapi insyaAllah boleh lah cakap dulu. Yang lain-lain tu bidang percintaan dulu. Saya main-main sikit lah. Yang seterusnya adalah platform saya gunakan dakwah. Kebanyakan saya guna aplikasi Facebook dan WhatsApp lah. WhatsApp ni saya ada grup bersama pelajar-pelajar yang saya ajar. Sebelum saya ada kelas ngaji Quran. Jadi saya ada aktiviti dakwah di situ. Jadi kebaikannya di WhatsApp lah. Di Facebook ni sebagai medium saya untuk kenalkan apa tu announcement lah, saya punya aktiviti apa dakwah saya di mana-mana. Facebook. Juga ada di TikTok juga lah. Cuma saya tidak lebih banyak di TikTok. Itu saja yang mungkin saya boleh sampaikan. Dan saya mewakili institusi. Sekarang saya berkhidmat di rumah jaga anak-anak yatim dan miskin Al-Yakin di Majelis 1,5 daerah Sandakan sebagai seorang guru agama juga. Itu yang inilah atas yang saya boleh sampaikan kaitan diri saya.
Baik, terima kasih kepada Ustaz atas sesi perkenalan tersebut. Tanpa melengahkan masa, kita teruskan sesi ini dengan saya menjemput sahabat-sahabat saya untuk meneruskan sesi ini dengan sesi soal jawab bersama Ustaz. InsyaAllah dipersilakan. Ya, dengar tak? Sekejap ya. Perkenalkan diri saya dulu. Saya Muhammad Aikal, Ustaz. Okey, untuk soalan yang pertama, saya nak tanya pasal cabaran dan transformasi dalam era media sosial. Okey, yang pertama, pada pandangan Ustaz, bagaimanakah perkembangan dakwah daripada kaedah tradisional kepada dakwah digital pada masa kini, Ustaz? Pada pandangan saya untuk soalan yang pertama ni, perkembangan dakwah daripada kaedah tradisional kepada dakwah digital pada masa kini sangat-sangat kita boleh katakan meriah lah, meriah. Sebab ataupun bukan meriah juga, makin maju. Maksudnya kita berpindah suatu fasa ke fasa yang sangat kritikal juga. Kita boleh katakan pada masa dahulu kaedah tradisional ataupun dakwah dengan menggunakan kaedah tradisional itu sangatlah kita boleh sebut dalam erti kata suasana yang mudah, suasana yang tidak mudah untuk kita sampaikan dakwah. Berbanding dengan dakwah digital pada masa kini, kita boleh rumuskan perkembangannya sangatlah baik dan mudah diakses oleh mana-mana pihak. Itu yang pertama. Yang kedua, saya biasa dengan orang-orang kita sebut orang lama dalam bidang dakwah yang sudah lanjut. Ada yang saya jumpa masih hidup sampai sekarang, umur dalam 80, 70 ke 80 yang sudah bergiat lama dalam dakwah terutama di Sabah lah. Apa yang saya lihat, orang bagi saya satu pandangan ataupun satu rumusan yang sangat menarik bagi saya, yaitu kaedah orang berdakwah dahulu dengan yang sekarang sangat jauh beza, dia kata. Yang dahulu orang terpaksa berkorban, bukan lagi tenaga, kadang duit, kadang kewangan dorang, kadang juga dorang punya waktu terhadap keluarga pun terpaksa dikorbankan. Sebab apa? Orang-orang dahulu mau mendapatkan ustaz itu susah, satu. Yang kedua, ustaz mau mendapatkan orang untuk didakwah atau untuk berdakwah itu pun sama juga. Susah, itu jadi cabaran orang-orang dahulu. Tapi dia kata apa? Ini dia bercerita dengan saya. Zaman sekarang kamu sangat mudah, dia kata. Kamu jadi pendakwah, kadang kamu tidak perlu hadir ke tempat tuh. Cukup dengan akses yang ada sekarang. Media-media sosial, Google Meet. Macam sekarang kita guna nih, Teams, Google Teams, semua apa nih. Ini kita boleh akses guna itu aja, dia kata. Jadi sekarang beza, sangat terlalu jauh beza, dia kata. Perkembangan dakwah. Jadi kita nih, pendakwa-pendakwa sekarang, orang-orang yang digelar ustadz itu perlu bersyukurlah, dia kata, sebab kita sudah mempunyai, kita mendapat nikmat sebaik-baiknya itu nikmat kita berdakwah dengan mudah. Tetapi bezanya yang dahulu kalau didakwah, dia kata, kalau berdakwah dengan orang yang dulu-dulu, dia kata, itu sekali sampai insya-Allah faham, diamalkan semua. Sebab memang betul-betul dihargai. Tetapi sekarang dia kata kalau kita berdakwah orang tidak raikan. Dahulu dia kata kalau orang ustaz ni mau masuk kampung, mau pergi tempat kawasan ni, sudah dia buat macam majlis ala-ala kahwin. Rewang segala apa semua. Kenduri kan, duduk. Tapi sekarang orang macam sambutan untuk dakwah tu pula kurang. Kemudahan senang, tapi sambutan terhadap dakwah sangat kurang. Itu perkembangan dakwah lah yang boleh saya kongsikan. Soalan pertama. Next. Terima kasih, Ustaz. Sangat bermanfaat. Okey, untuk soalan yang kedua, saya nak tanya, mengapakah media sosial menjadi media yang penting dalam penyebaran dakwah Islam pada masa sekarang? Okey. Untuk jawapan yang soalan ni, ini sangat kita balik kepada era dia. Sekarang kita boleh disebut sebagai era digitalisasi. Maksudnya apa? Semua orang
98% kita boleh katakan semua ada telepon. Semua ada gadget. Laptop, telepon ke apakah bentuk semua apa? Semua ada. Dan yang paling kita perlu akui, setiap rumah wajib ada media sosial masing-masing. Antara aplikasi yang paling terkenal apa? TikTok, Instagram, Facebook. Jadi masing-masing. Walaupun umur budak tu masih bayi, pun sudah ada dia punya media sosial. Mak bapak dia buatkan apa? Apalagi orang yang sudah tua. Jadi media sosial adalah medium yang paling penting pada masa kini untuk kita sebarkan dakwah. Jadi kalau ada pandangan-pandangan mengatakan bahwa media sosial perlu dipinggirkan, kita tidak payah berdakwah di dalam media sosial, kita abaikan saja, itu adalah pandangan yang kita boleh sebut tidak bertanggung jawab ataupun pandangan yang tidak mempunyai suatu kebaikan untuk masyarakat. Karena media sosial ni kalau kita gunakan, dia akan jadi tempat yang sebaik-baiknya untuk kita sebarkan Islam. Dan kita mesti ingat, Islam tidak dihadkan ataupun tidak berada dalam lingkungan yang menghadkan penganutnya untuk menyebarkan dakwah Islam. Maksudnya kita sebagai umat Islam untuk berdakwah tidak semestinya kita berdakwah cuma di masjid. Kita boleh berdakwah di kawasan-kawasan lain. Ini dalam dakwah dengan tempat. Kalau dakwah dengan bilhal, dengan lisan, dengan semua, itu pun berbeza. Sekarang kita berdakwah bukan guna mulut. Satu aplikasi yang sekarang menjadi tren orang ataupun viral. Apa thread? Dulu senyap. Sekarang setiap malam. Ada kawan saya setiap malam dia wajib khatam. Scroll thread. 4 jam dia boleh scroll. Tapi dia baca yang bentuk-bentuk dakwah lah. Maksudnya apa? Dakwah tidak terhad sudah kepada lisan. Kadang ada orang tak boleh sampaikan dengan lisan secara lancar. Jadi tapi orang tu ada kelebihan dalam bab menaip. Jadi dia type, ayat dia sedap semua, walaupun dari Google GPT ke, Gemini ke mana. Tapi orang baca dan akhirnya itu menjadi suatu medan dakwah kepada kita lah sebagai umat Islam. Jadi manfaatkan media sosial itu untuk jawapan kedua lah. Next. Masya Allah Ustaz, terima kasih. Okey, untuk soalan yang ketiga, apakah cabaran terbesar yang biasanya dihadapi oleh seorang pendakwah ketika menyampaikan dakwah melalui media sosial? Untuk jawapan ketiga, jawapan pertama daripada saya, cabaran terbesar adalah internet. Itu kita mesti akui, internet. Lain tempat, lain dia punya coverage. Walaupun Selcom kata dia punya coverage meliputi banyak wilayah kan, tapi kita perlu sindir juga dia, kadang dia punya coverage tidak bagus juga kan. Internet dia tiada juga apa. Bukan Selcom saja, tapi telco-telco yang lain. Tapi yang kita perlu tekankan sini, seorang pendakwah yang ingin menyampaikan dakwah di media sosial, dia memerlukan internet yang baik. Internetnya apa? Hubungan juga. Kita boleh sebut hubungan. Hubungan dengan siapa? Hubungan dengan orang yang menjadi pengikut dia, followers dia. Dia ini sebagai orang yang menjadi role model. Jadi dia mempunyai cabaran terbesar bagaimana dia mau kekalkan hubungan dengan dia punya followers tu. Itulah penting internet. Yang kedua apa? Yang kedua, cabaran yang kedua adalah yang kita boleh katakan orang yang menyampaikan dakwah melalui media sosial, dia perlu ada ilmu. Kadang kita tengok belum habis belajar. Belajar pun setengah-setengah saja, tapi dia ada kelebihan, gaya tarikan kepada orang lain. Jadi cabaran terhadap dia mesti ada ilmu. Dia perlu akui dirinya sendiri dia tiada ilmu. Kalau dia tiada ilmu, dia mesti cakap dia tiada ilmu. Kalau orang tanya soalan begini, kalau dia tidak boleh jawab, dia mesti cakap dia tidak boleh jawab. Tak tahu ataupun tidak tahu. Sebab apa? Kebanyakannya influencer agama ni,
dorang sewenang-wenangnya menyampaikan suatu benda yang dorang pun tidak tahu perihal benda itu. Itu cabaran yang kedua. Cabaran yang ketiga, kritikan daripada netizen. Yang hadir di sini kawan-kawan juga kan. Kalau kita lihat di TikTok, kalau penceramah ni lagi berisu, ada isunya, habis buka live streaming, dia wajib sabar dengan kecaman-kecaman daripada netizen. Beza dakwah yang dulu dengan sekarang. Kalau dulu orang duduk masjid, mau tanya soalan pun, dia akan angkat tangan. Ustadz, dia tanya begini dengan nada yang sopan. Tapi zaman sekarang, kalau mau berdakwah melalui media sosial, seorang pendakwah tu mesti ready dia punya mental awal-awal, supaya dia mesti ready supaya dia dikritik secara awam oleh netizen-netizen yang tidak bertanggung jawab. Time ni kita tidak boleh orang sudah tidak kenal di situ adab. Sebab apa? Dia tidak berhadapan dengan orang tu. Jadi dia anytime dia boleh sebut apa-apa benda yang tidak sesuai terhadap pendakwa tu. Jadi itu ada sebagai kritikan, dia kata. Jadi kalau pendakwa tidak terima kritikan, tidak disebut pendakwa. Jadi itu cabaran lah. Nasihat saya tiga ni yang paling penting lah. Mungkin yang boleh saya sampaikan lah, tiga ni. Dan juga yang terakhir, mungkin cabaran terakhir yang kita lihat influencer agama apa? Rasa tanggung jawab atas apa yang diorang sampaikan. Banyak orang yang keluarkan perkataan dari mulut, tetapi muncul saja masalah, diorang tidak bertanggung jawab atas apa yang diorang lontarkan. Jadi ini cabaran yang besar lah. Mungkin bagi soalan yang lain, beralih soalan lain. Okey, terima kasih Ustaz. Okey, untuk soalan seterusnya, bagaimanakah seorang pendakwah dapat memastikan kesahihan maklumat agama yang dikongsikan dalam platform digital ni? Bagaimana pendakwa ni dapat memastikan kesahihan maklumat agama yang dia mau kongsikan dalam platform digital? Kita balik cabaran pertama, yang kedua yaitu dia mesti berilmu. Pertama, pendakwa dia mesti ada ilmu. Kalau pendakwa tidak dapat membezakan benda yang hak dan yang batil, itu bukan pendakwa. Itu belum memais masa apa tu dia punya itu. Memais itu kan dia mesti membezakan antara yang baik dengan buruk. Jadi pendakwa ni sudah level yang lebih tinggi sudah. Jadi seorang pendakwa dia mesti dapatkan dahulu sesuatu benda yang dia mau sampaikan, dia mesti fikir lama dulu. Dia mesti tapis. Dia mesti baca dahulu. Dia mesti rujuk dulu dengan kitab-kitab, dengan para ulama, dengan yang mana yang dia pernah belajar, dia mesti rujuk balik. Jadi ini kita kembali kepada istilah tanggung jawab pendakwa itu sendirilah. Kalau dia rasa bertanggung jawab, dia akan cari kesahihan maklumat yang dia mau sampaikan dulu. Saya biasa kalau berceramah, ini untuk diri saya sendiri. Sebab saya mengamalkan apa yang guru saya sampaikan juga. Sebelum kita berceramah, walaupun kita tahu tempat tu mungkin hadir 5 orang, 10 orang, oh tua-tua, orang tua saja, orang muda. Tapi kita tidak boleh letakkan sebagai satu nama kita kalau dalam pendakwah ni, kelalaian ataupun cuai. Maksudnya kita biarkan saja benda tu. Oh, orang biasa siapa tu, dia dengar, dia kata. Orang tua saja dia kata dengar. Bukan ada orang muda pun. Bukan ada ustaz pun. Bukan ada doktor pun. Lantaklah dia kata. Baca saya balik. Itu orang tidak bertanggung jawab namanya. Pendakwa yang memang cuai. Pendakwa yang boleh disebut bias lah. Maksudnya dia tidak mau merujuk dahulu. Saya kalau mau ceramah, sekurang-kurangnya saya akan merujuk. Contoh tajuk saya hari ini tentang tafsir. Saya mau mengajar di masjid. Tafsir. Itu saya mesti buka sekurang-kurangnya 1 atau 2 atau 3 tafsir. Berkaitan apa yang saya mau sampaikan. Saya akan baca, ulang kaji balik. Kalau kita cuma sumber kita, buka telepon atau buka Quran, terus terjemah, terus tafsir guna akal, itu sudah
menjerumuskan kita ke arah yang tidak baik lah sebagai seorang pendakwah. Jadi nasihat saya di sini untuk jawaban yang keempat, seorang pendakwah tuh dia mesti rajin mencari ilmu, mengaji. Jangan mengharap orang mendengar kita punya uraian-uraian. Kita nih mesti sebelum berceramah mesti banyak baca buku, mesti rujuk guru. Apa kekeliruan kita rujuk. Jangan ikut akal kita. Akal kita terhad. Itu saja yang nomor 4 lah untuk saya punya jawaban. Okey, terima kasih Ustaz. Okey, kita soalan seterusnya untuk cabaran, yakni apakah kesan media sosial terhadap cara masyarakat menerima dan memahami mesej dakwah? Kesan media sosial ni ada dua. Kita boleh simpulkan dia dalam boleh pecahkan kepada dua, iaitu pertama kesan negatif dan kesan positif. Positif negatif lah. Ini lihat kepada bagaimana konten-konten yang dipaparkan dalam media sosial itu. Kalau masyarakat terima dengan nada yang baik, itu akan otomatik memberi kesan kepada benda yang baik juga, yakni membawa benda yang positif pada masyarakat itu juga. Kembali kepada masyarakat dan mesej dakwah yang kita sampaikan diterima oleh masyarakat dalam keadaan positif, itu akan kembali dalam keadaan positif kepada media sosial juga. Istilahnya macam kita, kalau kita like Instagram ceramah, itu otomatis akan keluar ceramah. Itu antara kesan juga lah. Kalau kita kecilkan lagi skop dia kan, perbincangan, itu kesan. Itu maksudnya apa di sini kita walaupun apa nama dia algoritma apa nama dia itu lupa saya. Kalau kita like, otomatis dia FYP dia next tentang agama juga. Begitu juga dengan masyarakat. Kalau masyarakat terima benda yang baik, otomatis benda yang baik akan berterusan datang ataupun berterusan dalam lingkungan masyarakat itu. Begitu juga dengan sebaliknya kalau benda itu negatif. Itu tentang kesan media sosial yang boleh saya sampaikan lah. Jawaban saya. Okey, terima kasih Ustaz. Okay, next kita ke soalan yang seterusnya. Fenomena penyalahgunaan agama untuk populariti atau kepentingan peribadi. Saya serahkan kepada member saya untuk Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rizwan. Ya. Nak menanyakan soalan tentang fenomena penyalahgunaan agama untuk populariti atau kepentingan peribadi. Yang pertama, soalan yang pertama Ustaz. Pada pandangan Ustaz, sejauh manakah fenomena penggunaan agama untuk mendapatkan populariti berlaku dalam media sosial pada hari ini? Okey. Saya jawab ya. Okey, saya jawab. Yang part kedua ni dia sensitif sikit. Dia berkaitan penyalahgunaan. Jadi kita perlu hati-hati untuk menjawab soalan-soalan beginilah. Sebab dia ada sisi yang baik, ada sisi yang buruk juga yang perlu kita akui. Soalan pertama, sejauh mana fenomena penggunaan agama ni untuk mendapatkan populariti berlaku dalam media sosial hari ini? Kalau kita bangun pagi, kita scroll TikTok lah, contoh TikTok. Orang live streaming apa? Biasanya yang banyak live streaming adalah orang yang baca Quran. Dia baru mengaji pun dia sudah live streaming. Walaupun ikro pun dia live streaming. Dia ada keyakinan. Kenapa dia dapat keyakinan untuk live? Sebab dia kata dia sedang menyebarkan dakwah. Jadi fenomena menggunakan agama pada masa kini dalam media sosial sangat-sangat banyak. Ibaratnya apa? Kalau jual benda lain selain agama, orang jarang mau beli. Kadang dia select lagi. Ada voucher kah, free kah, pengantaran, ada nikah semua. Tapi kalau dia mau jual agama, pasti laku. Maksudnya apa? Kalau bahasa kasar, jual agama lagi laku daripada jual
jual selain benda agama. Maksudnya macam berjualan air ke apa, lagi jual agama lagi laku pada masa sekarang lah, ustadz. Dan kita perlu akui, sangat sedikit orang yang gunakan agama untuk dia dapatkan populariti itu ke arah menuju benda yang baik. Maksudnya apa? Dia membawa dia punya populariti ini tadi untuk keikhlasan, dalam bentuk ikhlas. Sangat sedikit. Dan yang kita nampak sekarang adalah menggunakan agama untuk mendapatkan populariti diri sendiri. Maksudnya apa? Dia mau lebih dikenal dirinya berbanding dia kenalkan Allah Subhanahu wa taala dengan Rasul. Kita berdakwah nih, dakwah tujuan dia apa? Maqasid dia apa? Mengembangkan agama Allah, membantu agama Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling penting, kita mesti dalam dakwah kita mesti kenalkan orang lain siapa Allah, Tuhan. Siapa Rasulullah, Nabi. Tapi zaman sekarang guna agama untuk kenalkan diri sendiri. Sanggup bangun pagi, tahajud, minta maaf. Padahal hari lain terkejut. Dia kata. Sanggup buka TikTok, Instagram live sama-sama, serentak, Facebook live, semua apa? Oh, rupanya untuk memperkayakan diri sendiri. Minta gift-gift. Tidak minta, tapi orang punya ihsan. Kita semua manusia ni ada ihsan, belas kasih. Tengok, bagus Ustaz ni, dia kata. Bagi gift, walaupun satu bunga, dapatlah berapa sen. Lama-kelamaan jadi kaya raya. So, jual agama pada masa sekarang lebih laku berbanding jual sayur. Allah Ta'ala bisawab. Itu sejauh itulah. Masya Allah. Terima kasih Ustaz atas jawapannya. Sekejap Soalan boleh, seterusnya. sekejap. Oh, baik Ustaz. Okey, minta maaf saya ada urusan. Sambung okey. Okey, bersambung Ustaz. Okey, soalan yang seterusnya Ustaz. Apakah faktor yang mendorong sesetengah individu menggunakan kandungan agama untuk meraih perhatian dan pengikut? Jelaskan Ustaz. Ini faktor. Saya bawakan dua dalil daripada Quran dan hadis. Jadi kita punya perbincangan ni lebih barakah lah. Yusimkan barakah, bumi barakah kan. Faktor yang saya boleh bawakan dalil daripada Quran. Pertama, inna dina indallahil Islam dalam suratul Ali Imran. Dan daripada hadis Nabi SAW apa? Ad-dinun nasiha. Agama kita, agama Islam itu diredai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Agama yang paling diredai. Kedua, agama juga adalah nasihat. Jadi faktor orang boleh mendorong seseorang tu, individu menggunakan kandungan agama, konten agama untuk meraih perhatian dan pengikut, kerana agama itu sesuai dengan naluri, sesuai dengan sifat semula jadi manusia. Asal bercakap tentang agama, orang akan mudah tertarik. Tuan, ada satu orang bawa bekas. Tuan, dia kata, saya daripada rumah jaga anak-anak yatim. Kami minta sumbangan. Dalam agama kita sedekah lebih baik. Dia jual agama kan. Kita pun bagus. Ya betul, sedekah bagus. Apa semua. Tapi rupanya enggak. Sudah masuk tabung, dia pergi belakang kedai. Dia korek duit tu balik semua. Jadi faktor yang paling besar yang kita boleh akui dan boleh sedari di sini apa? Agama itu mudah atau agama itu memang menepati naluri manusia semula jadi. Sifat semula jadi manusia yaitu suka terhadap agama ataupun ada rasa bertuhan. Jadi zaman sekarang juga faktor orang guna kandungan agama itulah lebih laku. Macam kita balik cap tadi lah. Lebih laku jual agama berbanding jual sayur. Kandungan agama
memang orang akan banyak like lah. Itu yang saya boleh katakan. Satu faktor itu yang boleh saya bicarakan tentang faktor mendorong. Nah, kalau yang lain itu adalah faktor-faktor sampingan saja. Dan juga mungkin kita boleh sebutkan di sini apa faktor yang lain, faktor sampingan yang lain. Kandungan agama, konten-konten yang mengandungi agama, yang seperti kita sebut tadi sesuai dengan sifat semula jadi seseorang manusia yang suka kepada nasihat, suka kepada kandungan tentang agama, tertarik terhadap agama. Manusia itu sendiri yang kita boleh katakan faktor yang kedua ini adalah kita tidak boleh pandang sisi yang buruk. Maksudnya apa? Sisi yang buruk, orang guna konten agama ini untuk memperdayakan orang lain. Bukan begitu saja. Kita perlu akui kandungan konten agama mesti ada di media sosial. Tetapi itu tujuan untuk mendidik followers. Bukan untuk meraih kepentingan diri sendiri. Maksudnya apa? Faktor yang kedua biasanya orang menggunakan konten agama adalah kebanyakannya untuk kepentingan diri sendirilah. Yang ketiga, next lah soalan lain. Subhanallah, terima kasih Ustaz. Okey, kita seterusnya soalan yang ketiga Ustaz. Bagaimanakah masyarakat boleh membezakan antara pendakwah yang ikhlas dan individu yang menggunakan agama untuk kepentingan peribadi Ustaz? Soalan yang ketiga terlalu sensitif lah, ataupun kalau kita mau jawab bagaimana masyarakat boleh bezakan antara pendakwa yang ikhlas dan pendakwa yang menggunakan agama untuk kepentingan pribadi. Jawaban daripada saya, pertama kita tidak boleh menilai keikhlasan seseorang. Yang layak yang menilai ini adalah kembalikan kepada pencipta kita, Allah Subhanahu wa taala. Tiada suatu indikator indikator penilaian terhadap keikhlasan seseorang. Dia ni tidak ikhlas. Mentang-mentang kawan kita hari ini selalu belanja kita, tiba-tiba duduk kedai, dia tidak mau belanja kita hari ini. Terus kita kata apa? Tidak ikhlas. Tidak boleh. Indikator penilaian dia tidak betul di situ. Jadi untuk penilaian keikhlasan seseorang itu kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kita boleh rujuk. Kita boleh rujuk hadis-hadis Nabi SAW. Ayat-ayat Quran juga. Yaitu antara yang kita boleh bezakan pendakwa yang kita sebut ikhlas atau tidak ikhlas nih. Kita balikkan tadi ya, kita tidak sebut apa, kita tidak boleh menilai orang, keikhlasan orang. Tapi kita boleh lihat daripada keistiqomahan. Ini daripada saya punya penelitian. Pertama kita boleh bezakan daripada istiqomah. Saya masih teringat kata Sayyidina Ali. Bentuk riak ni berlaku ketika mana seseorang itu sendiri. Kita boleh tahu kita ni riak bila kita sendiri. Masa orang ramai, kita buat ibadah sebanyak-banyak. Tapi masa orang sedikit, kita buat ibadah, Allahu Akbar. Dengar azan pun tidak mau usah berdiri. Tapi kalau ada orang, kawan kita di bilik, otomatis jadi orang yang terbaik lah. Serbannya 7 tingkat, semua apa segala kan. Cubanya dia banyak. Tapi kalau tiada kawan, tiba-tiba dia kata pakai kain je lah, dia kata. Tak juga apa-apa, dia kata. Sembayang di bilik je lah, dia kata. Itu indikator yang saya boleh katakan. Pertama, istiqomah. Seorang pendakwa tu bagaimana dia mengamalkan ilmunya. Kita ni belajar. Selepas belajar, kita dituntut untuk mengamalkan. Selepas mengamalkan, kita dituntut untuk istiqomah dengan amalan kita. Dan macam mana kita mau kenal orang yang menggunakan agama untuk kepentingan pribadi? Ini juga termasuk dalam bab yang kita sebut tadi, istiqomah. Kalau kita lihat awal-awalnya hidupnya sekian. Tapi tiba-tiba berubah arah pula selepas dia sudah terkenal.
lebih kepada benda-benda yang agresif, lebih kepada benda-benda yang tidak baik sudah dia punya akhlak. Di sini kita boleh lihat kesan-kesan daripada menggunakan agama untuk kepentingan pribadi. Jelas atau saya perlu jelaskan lagi? Sudah Sebab jelas. untuk ikhlas memang kita boleh katakan itu kembali kepada Allah. Tapi kita boleh lihat daripada sejauh mana seorang pendakwa tu istiqomah dengan amalan dia yang dakwah yang dia seru. Macam mana dia kita sebut tadi menjauhi benda-benda yang seperti riak tadi. Cuma di hadapan orang ramai buat benda sekian. Di belakang dah mau buat. Tapi ingat juga, sudah kalau viral nih kan, orang kalau sudah influencer agama viral, dia jual apa dulu pertama, tuan-tuan? Saya bagi soalan dulu. Kalau dia viral, dia jual apa dulu pertama? Saya jual perfume. Selain perfume apa dia jual? Uh, Dia jual apa-apa sih pun sebenarnya. Yang penting di belakangnya ada title agama. Contohnya air, minyak wangi bacaan 30 juzuk. Apa beza minyak wangi dengan minyak wangi yang lain kan? Rupanya bezanya pada bacaan. Ada unsur agama. Nah, jadi di sini biasanya kita boleh bezakan lah guna agama untuk kepentingan pribadi atau kepentingan agama sendiri. Next. Baiklah, soalan seterusnya Ustaz. Sebelum tu terima kasih Ustaz atas jawapannya, sangat jelas Ustaz. Sama. Soalan seterusnya, soalan nombor 4 Ustaz. Apakah kesan fenomena ini terhadap imej agama Islam dan usaha dakwah dalam masyarakat Ustaz? Kalau kita sebut tentang kesan fenomena orang-orang yang menunggang agama, kita boleh sebut menunggang agama terhadap kepentingan pribadi dorang. Tentunya dia membawa image Islam tu buruk di mata bukan penganut agama saja, tapi untuk agama lain. Pun melihat, oh, kumpul sederma begini rupanya untuk pecah amanah. Ujung-ujung dia pecah amanah, rasuah segala apa semua. Jadi otomatik apa? Islam disalahkan, tercalar lagi image Islam. Dan usaha dakwah dalam masyarakat pun makin dipandang rendah. Oh, ni ustaz dia kata, ni ustaz guna agama saya ni dia kata ni. Cakap-cakap begini, dia kata nasihat agama, tapi rupanya untuk kepentingan dia. Orang pun pandang rendah terhadap pendakwa yang lain. Kesan daripada pendakwa-pendakwa yang menggunakan agama untuk kepentingan pribadi dorang. Jadi kesan fenomena ni memang beri benda yang negatif lah terhadap image Islam dan usaha dakwah. Itu kita akui lah. Ada soalan lain lagi? Baik Ustaz, terima kasih Ustaz atas jawapannya yang benar Ustaz. Okey, soalan terakhir Ustaz, soalan nombor 5 pada hari ini Ustaz. Apakah nasihat Ustaz kepada pengguna media sosial agar lebih berhati-hati dalam memilih sumber ilmu agama Ustaz? Jelaskan Ustaz. Kita ambil sedikit daripada kitab Ta'alim Muta'alim. Antara adab seorang penuntut ilmu itu mesti ada guru. Tadi saya kuliah, saya tegur orang-orang yang kita boleh sebut warga emas kebanyakan yang mendengar. Saya tegur apa? Walaupun usia sudah tua, kita mesti ada guru yang membimbing kita untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nasihat saya pertama untuk pengguna media sosial, untuk berhati-hati dalam memilih sumber ilmu agama, dia mesti ada guru. Mesti ada guru. Kalau tiada guru, maka otomatik syaitan ataupun iblis akan mengambil tempat untuk mengajar dia ilmu agama. Nah, itulah kenapa banyak di media sosial kita lihat orang sewenang-wenangnya boleh tafsir Quran, sewenang-wenangnya boleh guna hadis untuk mereka punya hawa nafsu sahaja, penuhi hawa keinginan dorang sahaja.
Tapi kalau kita ada guru, macam kita yang belajar di universiti ke di mana, kita bukan mudah-mudah sahaja memungut ataupun mengambil. Memungut ni bahasa Sabah. Mengambil satu sumber. Kita ni malu kalau kita ada guru, macam contoh di universiti, kita walaupun kita copy paste satu benda untuk buat assignment ke apa kan, kita masih ada rasa malu. Kita akan baca balik. Kita akan lihat dia punya sumber. Sebab kita ada orang yang menilai kita. Ada orang yang mengajar kita. Ada orang yang membimbing kita. Jadi guru penting. Nasihat saya yang kedua pula apa? Selain guru, belajarlah, belajar. Mengaji. Maksudnya apa? Hati-hati dalam memilih suatu ilmu. Suatu pembahasan dalam bab yang ilmu agama terutamanya. Ibaratnya macam tuan-tuan, kita balik dulu kepada guru sikit. Saya macam ceramah kepada kamu pula kan. Macam ceramah. Namanya pendakwa memang dia cara jawapan pun macam penceramah lah kan. Apa? Guru ni sangat penting lah. Kalau saya paling utamakan nasihat saya, carilah guru. Cari guru. Kita boleh rujuk mana-mana dengan guru. Kadang ustaz-ustaz pun kalau tiada guru, habis. Tollah. Sudahlah sesat, lagi menyesatkan orang lain. Jadi banyak orang yang mengambil cuma sekerat-sekerat di media sosial ni, YouTube di mana apa, di TikTok, itu konsep dakwah adalah sekerat-sekerat. Orang tidak suka dengar benda yang lebih 5 minit. Orang suka dengar benda yang bawah 5 minit. Malahan ada yang suka dengar 1 minit. Jadi ilmu bukan cuma 1 minit. Dia memerlukan masa yang lama. Antara adab kita belajar juga adalah tulus zaman ataupun panjang masa kita untuk belajar. Jadi kalau benda yang ekspres itu tidak akan mematangkan seseorang. Dia perlu masa yang lama untuk mematangkan dia punya ilmu. Orang yang ada ilmu pasti dia boleh bezakan baik atau buruk, benar atau salah, hak ataupun batil. Wallahu taala alam bisawab untuk soalan yang kelima. Baik Ustaz, terima kasih Ustaz atas semua jawapan yang Ustaz beri pada kami Ustaz. Seterusnya saya pergi ke penutup kepada kawan saya iaitu Saifus. Baik, selesai untuk semua soalan kita sebentar tadi. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan izinnya kita telah sampai ke penghujung sesi temu bual kita pada hari ini. Sekalung penghargaan dan ucapan terima kasih kami tujukan kepada Ustaz Syahrizan atas kesudian meluangkan masa bersama kami serta berkongsi pandangan, pengalaman dan nasihat yang amat bernilai lah berkaitan dakwah digital ni. Kami berharap agar perkongsian yang telah disampaikan dapat memberikan manfaat lah pada kami, pun pada kami saja, kepada masyarakat, serta menjadi panduan dalam memanfaatkan media sosial secara bijaksana dan menyebarkan nilai-nilai baiklah, nilai Islam yang murni. Sekali lagi kami merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada Ustaz atas kesudian bersama kami pada hari ini. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberkati segala kebaikan, segala dakwah yang dijalankan dan mengurniakan ganjaran yang berlipat ganda atas segala kebaikan yang dilakukan. Dengan itu berakhirlah sesi temu bual kita pada hari ini. Saya mewakili seluruh ahli kumpulan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga. Terima kasih Ustaz.